Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita dalam mentafsir surah Al-Isra, merujuk kepada beberapa larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula daripada ayat yang ke-30 sehinggalah ayat yang ke-38. Apapun pada siri kuliah yang lepas, kita telah pun mempelajari beberapa larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhirnya ialah berkenaan larangan membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, ataupun disebut dengan pembunuhan tanpa asas yang diletakkan oleh syarak, maka hukumnya haram dan berdosa besar. Adapun hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34, firman Allah Subhanahu wa ta'ala berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta dipertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sempurnakanlah timbangan apabila kau menimbang, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan yang lebih baik akibatnya. Dan janganlah kau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan lagak orang sombong, kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembusi bumi, dan juga kamu sekali-kali tidak akan sampai ke gunung yang tinggi. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, di bawah ayat yang ke-34, larangan pertama pada pagi ini ialah wala taqrabu malal yatim. Jangan sekali-kali kamu menghampiri harta anak yatim. Ayat ini pertama sekali merujuk kepada larangan kepada mereka yang diamanahkan menjaga maslahah keuangan anak yatim daripada mengambil harta benda mereka. Dan mengambil harta benda anak yatim secara tidak sah adalah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama macam tak solat jugalah. Walaupun dia seorang yang solat, nampak Masya Allah hebat, tapi di tengah-tengah itu kalaulah mereka menceroboh harta benda anak yatim, maka demi sesungguhnya mereka telah melakukan sesuatu dosa yang sangat besar.
Terlebih dahulu kita nak definisikan siapakah yang dikatakan anak yatim. Anak yatim ni bukannya rais yatim, walaupun dia pun anak yatim juga. Anak yatim ini ialah seseorang kanak-kanak yang kematian ayah. Seorang kanak-kanak yang kematian ayah dan anak tersebut belum baligh. Ini ialah definisi klasik yang diletakkan oleh ulama silam. Apapun definisi ini, para hadirin sekalian, sentiasa sahaja terdedah kepada perbincangan dan penyesuaian menurut keadaan dan suasana. Contoh, disebut bahawa tahap anak yatim itu untuk kita gelarkan ia berada pada status yatim selama mana ia belum baligh. Dalam mazhab Syafi'i kita, baligh seorang kanak-kanak perempuan ialah umur 9 tahun, manakala kanak-kanak lelaki umur 12 tahun. Ini standard baligh menurut sukatan dalam mazhab Syafi'i kita yang dilihat sederhana dalam perkara ini. Soalan timbul dalam konteks sekarang yang ada, apakah kanak-kanak yang apabila sudah melewati umur baligh 9 tahun perempuan, 12 tahun lelaki, apakah mereka sudah boleh independen dengan diri mereka sendiri? Mereka boleh bekerja untuk mencari nafkah, mereka boleh buat keputusan sendiri, mereka boleh handle wang yang dia perolehi untuk dimanage secara yang sistematik. Maka di sinilah timbul persoalan. Berdasarkan kepada uruf dan realiti yang berlaku, mendapati seorang kanak-kanak yang sudah mencapai tahap baligh 9 tahun orang perempuan dan 12 tahun orang lelaki dilihat semacam tidak mampu berbuat apa-apa. Apalah sangat kudrat yang ada pada mereka ini, kita bagi wang, nah ambillah duit KWSP arwah ayah kamu. Apa sangatlah dia boleh buat dengan wang RM20,000, RM50,000. Silap buat, mau-mau 3 hari langsung habis. Silap buat, langsung dia tak boleh nak menilai wang yang begitu banyak. Akhir sekali digunakan untuk perkara-perkara yang tak berfaedah. Jadi atas asas supaya perkara itu tak berlaku, maka sebahagian di kalangan ulama cuba menaikkan lagi had umur anak yatim, tidak terhad kepada umur 9 tahun ataupun 12 tahun. Dan daripada situlah timbulnya pandangan-pandangan yang berikut. Apapun kebanyakan pandangan, mereka lebih bersetuju untuk mengatakan bahawa had anak yatim untuk kita definisikan ia sebagai anak yatim bima'nal kalimah, dengan makna yang sebenar, mencecah kepada umur 18 tahun, umur SPM. Jadi insya-Allah, jika sekiranya adalah baik lelaki maupun perempuan, kanak-kanak yang berusia seawal umur sampailah kepada umur 18 tahun, kita boleh klasifikasikan dia sebagai anak yatim yang memiliki segala benefit dia sebagai seorang anak yatim. Okey. Contoh, apa dia kelebihan dia? Kita sebagai seorang yang menjaga anak yatim ini, disebut dalam sepotong hadis Nabi SAW, apabila kita bersemuka dengan anak yatim, usahakan kita memberi wang dan sebagainya, memadai dengan kita usap rambut dia sahaja, usap, gosok rambut dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebanyak mana rambut yang ada pada kepala si anak yatim. Besar. Kalaulah anak yatim tu botak, macam mana? Janganlah betul benda sangat. Kalau anak